Yang seterusnya adalah cara pemakaian ketika operasi sanitasi dilakukan. Dua kaedah pemakaian yang kita benarkan ialah yang pertama adalah pemakaian tie bag. Yang kedua adalah celoring untuk anggota di balai. Pemakaian tie bag ni dihaskan untuk kawasan zon merah, iaitu di kawasan epicenter atau di kawasan pandemik. Kaedah pemakaian adalah seperti yang pertama, anggota mestilah dalam keadaan duduk untuk memberi keselesaan ketika pemakaian tie bag. Anggota akan memakai tie bag. Memulakan dengan bahagian kaki. Okay, kemudian kasut dipanggil sebagai chemical boot. Tie bag hendaklah diperkemaskan. Kasut mestilah di bahagian dalam tie bag untuk mengelakkan pencemaran atau kuman masuk melalui bukaan-bukaan kasut. Setelah selesai, yang ini dipanggil sebagai half donning. Bermaksud anggota bersedia di balai untuk ke lokasi operasi. Seterusnya kita akan memakai lengkap pemakaian tie bag. Pastikan strap, zip, pasang sehingga atas, diperkemaskan. Okey, seterusnya kita akan membuat pembersihan pada tangan menggunakan hand sanitizer sebelum kita memakai latex glove. Setelah selesai, kita akan ambil latex glove, atau dalam istilah hazmat kita sebut sebagai inner glove. Satu lapisan saja. Untuk pemakaian tie bag, kita akan pakai satu lapisan latex glove sahaja. Selesai saja. Kemudian kita pergi kepada seterusnya adalah pemakaian N95. N95 hendaklah dipakai dengan cara memasukkan strap bahagian bawah dahulu, kemudian diikuti strap bahagian atas. Strap bahagian atas hendaklah dipakai atau dipasang tidak terlalu rapat dengan telinga bagi mengelakkan ketidakselesaan kepada pemakai atau anggota. Seterusnya, hood tie bag dipasang kemas. Dan kemudian kita akan pakai bromobutil glove khas untuk pasukan khas hazmat. Di bahagian luar. Kemudian kita akan pakai pelindung muka atau face shield. Diikat kemas di bahagian belakang. Selesai saja bagi mengelakkan kebocoran atau kuman masuk melalui celahan bukaan pada bahagian glove, bromobutil atau pada bahagian chemical boot, kita perlu mengambil binding tape untuk memperkemaskan glove. Potong di bahagian ujung, bagi lebihan sedikit. Kemudian lipat di bahagian hujung sedikit saja. Tujuan dia untuk memudahkan ketika proses doffing atau membuka pakaian. Selesai saja di kedua-dua belah tangan, kita akan teruskan ke bahagian
boot, chemical boot. Sama sahaja proses dia. Okey, membuat koyakan di bahagian hujung. Selesai. Seterusnya, pakaian kedua adalah pakaian celuring lengkap. Yang ini dihaskan untuk anggota di balai yang bukan hazmat untuk membuat kerja-kerja sanitasi di luar perimeter kawasan zon merah. Anggota akan dibekalkan dengan apron, glove, face mask dan goggle. Yang pertama, apron akan dipakai dengan kemas, diikat dengan betul, rapi di bahagian belakang. Kemudian membuat pembersihan tangan menggunakan hand sanitizer sebelum latex glove dipakai. Untuk kali ini, pemakaian latex glove hendaklah dipakai 2 lapisan. Lapisan pertama, latex glove. Lapisan kedua. Tujuan utama adalah untuk memberi perlindungan yang lebih kepada anggota ketika melakukan sanitasi awam. Seterusnya adalah pemakaian face mask. Pastikan dengan betul bahagian dalam atau bahagian luar face mask. Dan yang terakhir adalah goggle yang dibekalkan oleh jabatan. Dan ini adalah pakaian yang dihaskan untuk anggota melakukan kerja sanitasi di bahagian luar perimeter kawasan zon merah. Langkah berikutnya adalah proses doffing, di mana selesai saja decontamination, anggota akan menagalkan pakaian. Langkah ini perlu dibuat secara berhati-hati, satu persatu, supaya tidak tercemar kepada anggota tubuh petugas itu sendiri. Mula-mula, face shield ditanggal dan dimasukkan ke dalam kill bucket. Kemudian apron ditanggalkan. Seterusnya, face mask ditanggalkan dengan kadar sentuhan yang minimum pada anggota muka. Dan yang terakhir adalah glove, latex glove. Pastikan glove yang pertama ditanggalkan separuh sehingga separuh. Kemudian tangan yang sebelah lagi tanggalkan secara keseluruhan. Setelah selesai, lakukan pembersihan tangan menggunakan hand sanitizer. Perlu diingatkan, selesai saja proses dekontaminasi, anggota yang melakukan tugasan sanitasi perlulah mandi dengan kadar segera dan menukar kepada pakaian yang bersih. Pakaian yang telah digunakan hendaklah dibasuh. Doffing hanya boleh dilakukan setelah selesai melakukan dekontaminasi kepada petugas yang melakukan tugas-tugas sanitasi. Langkah pertama, membuka face shield.
harus diingatkan, jika never, mestilah kerap membasuh tangan dengan menggunakan hand sanitizer bagi mengurangkan kemangkuman atau bakteria yang ada pada glove. Okey, seterusnya membuka hook. Seterusnya membuka tape pada glove. Langkah seterusnya, membuka glove pada petugas. Seterusnya, membuka zip tie bag. Dan membuka tie bag. Setelah chemical boot dibuka, peralatan PPE haruslah diletakkan di dalam waste drum. Kemudian, anggota perlu membasuh tangan menggunakan hand sanitizer sebelum membuka mask. Anggota disarankan meminimalkan sentuhan pada kulit ataupun muka. Seterusnya, anggota membuka glove. Langkah terakhir, anggota perlulah membasuh tangan menggunakan hand sanitizer.